Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang terowong Menora dan kenapa jalan ni boleh dikatakan jalan yang paling bahaya sekali dekat Malaysia ni walaupun dia highway. Setiap tahun kalau anda perasan ada je yang meninggal dekat sini kan. Lepas tu memang ngeri lah, macam terbakar lah, kena penyet dengan lori lah. Dan kalau anda pernah lalu dekat sini, sedikit sebanyak mesti akan rasa seram kan? Dalam hati sentiasa doa supaya selamat keluar dari situ cepat-cepat. Jalan yang bahaya ni tak panjang pun, dalam 10 km macam tu je, antara kilometer 255 sampai kilometer 265, maknanya sebelum dan selepas masuk terowong tu. Terowong ni dekat kilometer 261 macam tu. Jadi sebelum masuk terowong tu tak aksiden, tapi selepas keluar terowong tu yang ngeri, sebab waktu tu turun bukit. Jadi terowong Menora ni dia sebenarnya ada dua terowong lah, satu arah utara dan satu arah selatan. Yang arah utara tu nama dia terowong Menora dan arah selatan nama dia terowong Meru. Tapi secara general kedua-dua terowong ni kita panggil terowong Menora lah. Kalau budak-budak masa lalu dekat terowong ni memang diorang akan excited sebab ada lampu-lampu dalam terowong tu. Kalau dulu lampu kuning, tapi sekarang semua dah putih. Projek terowong Menora ni sebenarnya dibuka pada tahun 87 dan masa tu inilah highway yang menyambungkan Ipoh dengan Cangkat Jering. Panjang dua terowong ni pula tak sama tau. Satu 880 meter dan satu lagi 830 meter. Tapi masalahnya bahaya sebenar bukan dekat dalam terowong ni. Tak ada kemalangan pun dalam terowong. Tapi bila keluar dari terowong tu jalan jadi bahaya. Kenapa jadi macam ni? First sekali kalau kita lalu highway kan, biasanya jalan highway ni memang lurus dan setakat 110 km sejam tu memang tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba highway tu berlengkok-lengkok, ada antara kita leka dan ingat kita boleh bawa 110 macam biasa. Kalau naik bukit tu okey lagi sebab bila nak naik corner tu tayar depan akan lebih grip, jadi kita boleh corner laju dan rasa macam hero lah. Tapi bila turun bukit, speed masih macam tu juga, tayar depan akan kurang grip dan mudah untuk terbabas. Kalau brake lambat sangat pula, kereta akan membuang bila exit corner tu dan masuk lane orang lain, jadi memang bahaya. Tapi kan kebanyakan kemalangan yang berlaku dekat Menora ni adalah bila jalan tu jam dekat tempat turun bukit ni. Kalau anda tersangkut dalam jam ni, lepas tu anda lah orang yang belakang sekali, memang rasa berdebar-debar takut orang belakang tu laju dia tak perasan. Jalan dekat sini pula dia dua lane dan tak ada tempat nak mengelak. Sebelah kanan tu tembok batu dan sebelah kiri longkang, lepas tu bukit tinggi. Mana kita nak mengelak? Memang tak ada can. Tembok batu tu memang patut ada untuk elak kereta terbabas masuk ke lane bertentangan. Dan longkang tu pula kena ada juga untuk pengairan. Nak lebarkan jalan dekat sini pun agak impossible sebenarnya sebab memang susah nak buat jalan dekat kawasan berbukit ni. Cuma apa yang berlaku, even kalau semua orang alert pun, tapi kereta belakang atau lori belakang tu brake dia rosak, tak guna juga. Dan inilah sebenarnya punca kebanyakan dari kemalangan dekat terowong Menora ni. Yang brake rosak tu most likely adalah lori ataupun bas. Kenderaan berat lah basically. Masalahnya lori dengan bas ni, kalau kata dia bergerak 60 km sejam pun, momentum yang dia bawa tu 10 kali ganda dari momentum kereta kita yang biasa. Kalau lori, lagi berat muatan dia, lagi besar momentum dia. Momentum yang besar ni yang bagi load dekat brake tu sampai dia akan overheat dan at one point tak ada grip terus. Dan bila dah meluncur laju, nak mengelak pun tak boleh sebab tak ada kawasan nak mengelak. Kereta pula tengah jam dekat depan, maka inilah dia resepi kemalangan maut. Sebab tu kemalangan dekat sini biasanya bukan melibatkan dua kenderaan je, dia akan melibatkan banyak kenderaan. Ada satu kes ni, bas ni rempuh 10 kereta terus dekat kilometer 265. Nasib baik tak ada yang meninggal. Bila dah rempuh ni, most likely kalau yang dalam kereta ni dia akan cedera dan tersepit. Tapi boleh lagi nak diselamatkan. Yang jadi masalah besar tu adalah kalau terbakar. Memang semua akan panik, tak tahu badan kita boleh gerak ke tidak, pintu dekat mana pun tak tahu, dengan seat belt lagi. Memang banyak kes rentung yang berlaku dekat sini. Kadang-kadang tu satu keluarga, kadang-kadang kawan-kawan 4-5 orang habis semua sekali. Memang menyayat hati.
Ada satu kes tu, lori tengah parking, tiba-tiba brake dia fail, berundur ke tengah jalan. Motor pula tengah laju, memang tak ada peluang nak elak sebab lori ni dia melintang terus. Pun meninggal juga. Memang kawasan ni sangat unpredictable. Cuma kita ni sebagai pemandu, apa yang kita boleh buat dan apa yang pihak lebuh raya boleh buat untuk pastikan laluan ni lebih selamat? Yang pertama sekali, disebabkan banyak kemalangan berpunca dari lori dan juga bas, patutkah kita ban kenderaan berat ni daripada lalu jalan macam ni? Mungkin boleh lagi-lagi pada waktu perayaan ataupun hujung minggu. Tapi kalau nak pusing ikut jalan lama, memang lambat dan leceh. Lori tu pun boleh berjalan sebab kita lah suka sangat beli barang. Kalau kos diorang naik sebab kena pusing jauh lalu jalan lama, harga barang yang anda beli tu pun akan naik. Jadi selain daripada ban diorang ni, apa lagi cara yang boleh dibuat untuk bagi laluan ni lebih selamat? Okey, sebelum tu video ni ditaja oleh Akademi Hasbullah, di mana kalau anda nak belajar dan tahu segalanya tentang enjin, saya jemput anda untuk join kursus enjin Zero to Hero. Tujuannya supaya anda tahu macam mana nak jaga enjin kereta ataupun enjin motor anda tu, dan supaya kalau kereta anda tu masuk bengkel lah contohnya, anda boleh faham apa yang mekanik cakap, dan kalau anda faham, memang susah lah untuk anda tertipu. Ada lebih 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda layan, dan akses adalah untuk seumur hidup dengan sekali bayaran saja. Diskaun 60% masih lagi available, tapi tak tahu sampai bila. Jadi rebut peluang anda untuk join kursus online ni sekarang. Link saya letakkan dekat bahagian description. Okey, jom sambung. Apa lagi benda yang boleh dibuat untuk kurangkan risiko kemalangan dekat menora ni? Satu dari cara yang boleh dibuat adalah dekat mana ada ruang kosong. Lebuh raya boleh buat laluan kecemasan yang macam gravel tu untuk stop lori-lori yang tengah ada emergency dia punya brake. Kalau dekat overseas, memang laluan ni sangat digunakan. Tapi kena buat sebanyak mungkin lah, lagi-lagi sepanjang 10 km ni. Kalau boleh, setiap 500 atau setiap 1 km ada benda ni. Susah-susah pun nak kena buat juga. At least ada sikit lah escape road. Sekarang pun ada, tapi bagi saya tak cukup banyak. Kemudian boleh lagi buat benda-benda simple macam pasang lampu supaya tempat tu terang waktu malam. Lepas tu boleh tambah lagi papan tanda elektronik yang boleh bagi warning dekat pengguna kalau jalan dekat depan tu jam. At least lori atau bas ni dah boleh slow awal-awal lagi sebab dekat laluan ni banyak blind corner. Maknanya kalau jam tu ada kemungkinan dah last minute lepas selekoh tu baru kita nampak. Jadi kalau masa tu brake tengah panas, memang bahaya. Kemudian kalau kita tak nak lah kereta speeding dekat sini, nak tak nak kena letak AES banyak-banyak. Dekat highway anda pun tahu kan apa jadi kalau letak AES ni. Kadang-kadang speed limit 110 pun dia punya tekan brake tu sampai tinggal 80 je lalu AES. Lepas tu AES yang ada sekarang ni duduk dekat tempat yang tak bahaya. Patutnya letak dekat tempat yang bahaya macam terowong menora ni supaya orang tak bawa lebih dari speed limit. Dan sebenarnya speed limit dekat highway ni bukan setakat kena ada maximum speed limit, tapi minimum speed limit pun nak kena ada. Tak boleh kata dekat area bawa 110 km sejam ada kereta bawa 50 km sejam. Benda ni memang berlaku. Sebab kelajuan tu sendiri tak bahaya sebenarnya, tapi perbezaan kelajuan yang banyak macam ni lah yang bahaya. Pasal minimum speed ni mungkin kita boleh bincang dekat video yang lain. Okey, balik pada terowong menora tadi. Apa lagi yang boleh dibuat untuk mengurangkan kemalangan dekat sini? Sebenarnya ada juga ura-ura dengar kata diorang akan buat jalan lain yang parallel dengan jalan ni sebagai jalan alternatif. Dia tak payah lalu terowong dah. Tapi masih tak tahu bila jalan ni nak siap. Jadi cadangan-cadangan macam ni kira preventif lah. Kita buat sebelum berlaku kemalangan. Bila dah terjadi kemalangan pula, cara untuk elakkan benda ni berulang lagi nak tak nak adalah melalui denda kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berat kalau didapati kenderaan tu tak diselenggara dengan baik. Contohnya, tayar pun botak, brake dah entah apa-apa, maintenance history pun ke laut. Ini
ini memang mencari padah dan perlu tindakan yang sangat keras. Driver tu tak buat apa pun, orang bagi lori tu, dia bawa je. Sebab tu yang perlu bertanggungjawab adalah pengusaha. Ini setiap kali berlaku kemalangan, lepas tu senyap. 3-4 bulan lagi, ada lagi kemalangan, senyap lagi. Dia berulang-ulang sampai berpuluh tahun pun tak selesai masalah ni. Korang sendiri ada tak pengalaman ngeri dekat terowong menora ni? Cuba komen dan sharekan pengalaman anda dekat bawah. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.